Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Satu soalan untuk anda, berapa banyak duit seseorang itu untuk dia mengaku diri dia sebagai Tuhan? 1 bilion, 2 bilion ataupun 3 bilion? Itu adalah kisah George Soros, sebuah nama yang tidak lagi asing di dalam pelaburan dunia ataupun di kalangan komuniti dunia. Ada yang menggelar dia sebagai The Great Speculator, ada yang menggelar dia sebagai dermawan pemurah, ada yang menggelar dia sebagai penyagak mata wang seperti gelaran yang diberikan oleh Tun Mahathir. Ada yang menggelar dia tidak berhati perut mengambil kesempatan di atas kesempitan orang lain untuk mendapatkan manfaat buat dirinya sendiri menjadikan dia seorang bilioner. Soros hari ini berusia 93 tahun. Dia adalah seorang bilioner yang terlibat secara langsung mencetuskan beberapa kali krisis ekonomi dunia. Di satu temu bual bersama LA Times pada tahun 2004, dia ada membuat kenyataan seperti berikut. Saya melihat diri saya sebagai Tuhan. Ini adalah sejenis penyakit mengaku sebagai Tuhan pencipta segala alam. Tapi sekarang saya selesa dengan kenyataan tersebut sebab saya mula untuk hidup seperti Tuhan. Kalau inilah Tuhan pencipta alam, maka kita akan hidup di dalam dunia yang kucar-kacir. Elon Musk sendiri pernah membuat kenyataan yang George Soros bencikan kemanusiaan. Joe Rogan pernah membuat kenyataan yang George Soros ini ibarat watak penjahat di dalam filem Batman. It's like he wants these cities to fall apart. He wants crime to flourish. It's almost like he's an evil person in a Batman movie. Di mana di dalam politik dunia, dia sering memberikan dana kepada kumpulan haluan kiri di sesebuah negara untuk mencetuskan kekacauan dan kacau bilau. That he donates money to a very progressive, very leftist, whether it's a DA or whatever politician, and then funds someone who's even further left than them to go against them. It seems like he funds corrosion. Kenyataan ini tidak jauh dari realiti sebab George Soros adalah nama yang sinonim terkait ataupun menjadi pelopor dengan beberapa krisis dunia yang membuatkan jutaan orang menderita. Seperti krisis Bank England pada tahun 1992 yang meruntuhkan ekonomi mereka, krisis kewangan Asia pada tahun 1997 yang meruntuhkan ekonomi negara-negara Asia, krisis ekonomi Rusia pada tahun 1998 yang melumpuhkan ekonomi Rusia. Dengan arti kata lain, modus operandi George Soros untuk membuat keuntungan ialah dengan menimbulkan kacau bilau. Macam mana? Kita lihat dua insiden krisis ekonomi global yang pernah dicetuskan oleh Soros. Insiden Black Wednesday, krisis Bank England. Sekitar awal tahun 1970 sehingga tahun 1990, kerajaan United Kingdom mengalami kemerosotan ekonomi yang sangat teruk. Ini menyebabkan mata wang pound sterling menjadi semakin lemah, malah antara yang terlemah di Eropah pada waktu itu. Situasi huru-hara ekonomi UK ini menyebabkan mata wang pound sterling terbuka untuk manipulasi pedagang-pedagang mata wang dari seluruh dunia. Salah seorang yang mengambil kesempatan di atas kesempitan ini ialah George Soros. Tapi sebelum kita tengok dengan lebih dalam lagi apa sebenarnya yang George Soros ni buat, pertama sekali saya ingin berkongsi tentang konsep mudah perdagangan mata wang ataupun forex exchange. Secara mudahnya, ada dua cara untuk melabur di dalam forex. Satu dikenali sebagai long position, yang kedua dikenali sebagai short position. Long position bermaksud seseorang pelabur itu membeli mata wang semasa nilai mata wang rendah. Bila nilai mata wang itu meningkat atau naik, mereka akan menjual dan mendapatkan keuntungan di situ. Itu dikenali sebagai long position. Yang kedua dikenali sebagai short position. Short position ni pula 180 darjah daripada long position, di mana mereka akan membeli mata wang tersebut ketika mata wang itu naik. Bila mata wang merundum, mereka akan mendapat keuntungan daripada situ. Bermaksud mereka akan mendapat keuntungan bila sesebuah mata wang itu nilai dia jatuh merundum. Itu dikenali sebagai short position. Dan itulah konsep mudah pelaburan mata wang. Dan kita akan melihat
Bila mana George Soros meletakkan diri dia di dalam short position, dia akan mendapat keuntungan bila nilai sesebuah mata wang itu merundum. Tapi merundumnya mata wang ini ada kaitan dengan George Soros, di mana George Soros terlibat secara langsung untuk menyebarkan sentimen, untuk menyebarkan isu semasa, membuatkan orang ramai menjual mata wang mereka dan secara langsung membuatkan mata wang itu turun dengan sangat teruk. Sentimen pada waktu itu meramalkan yang nilai mata wang UK akan terus merundum. Dengan itu, George Soros membelanjakan 12 bilion untuk membeli mata wang pound dan menunggu masa melakukan short position. Pada waktu ini ada insiden tarik tali di antara kerajaan UK melalui Bank England dengan pedagang-pedagang mata wang seperti George Soros, di mana Bank England pada waktu itu cuba memulihkan nilai mata wang mereka dengan membeli semula mata wang tersebut dan menaikkan nilai mata wang. Sementara itu, pedagang-pedagang mata wang bertungkus lumus menurunkan nilai mata wang pound dengan menyebarkan sentimen buruk kepada orang awam dan melakukan penjualan besar-besaran. George Soros sendiri terlibat di dalam menyebarkan sentimen kejatuhan mata wang pound ini, menyebabkan nilai mata wang pound merundum dengan sangat dahsyat. Sehinggalah tarik keramat 16 September 1992 pada hari Rabu, George Soros menjual pound yang dimilikinya dengan jumlah yang sangat banyak. Ini kemudian menyebabkan penjualan besar-besaran oleh pelabur lain yang telah memiliki pound sebelum ini, secara langsung merendahkan lagi nilai mata wang pound. Short position, George Soros memberikan dia keuntungan sebanyak 1 bilion US dollar hari itu sahaja, sementara Bank England kerugian sebanyak 6 bilion US dollar. Benda yang sama terjadi di Asia ataupun Asia Tenggara, bermula dengan Thailand di mana ekonomi Thailand pada waktu itu tidak stabil. Mata wang mereka merundum membuatkan ia terbuka untuk manipulasi. George Soros membeli mata wang Thailand dengan jumlah yang sangat banyak dan menyebarkan sentimen yang mata wang Thailand akan merundum. Bila mata wang Thailand merundum pada tahun 1997, Soros menjual mata wang baht yang dimilikinya sebelum ini, menyebabkan keruntuhan mata wang dan juga keruntuhan ekonomi Thailand. Ini kemudian memberikan kesan domino kepada negara-negara di Asia dan juga Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, Korea Selatan ataupun Indonesia. Sementara George Soros mengaut keuntungan sebanyak 750 juta US dollar. Insiden ini menyebabkan kemerosotan ekonomi negara-negara Asia sehinggalah tahap pertumbuhan GDP negara-negara Asia menjadi negatif pada tahun 1998. Disebabkan inilah Tun Dr. Mahathir menggelar George Soros sebagai penyagak mata wang. Banyak lagi insiden-insiden krisis ekonomi dunia di mana George Soros terlibat. Contohnya, the Russian Ruble pada tahun 1997 ataupun the US Dollar pada tahun 2004. Namun begitu, dua insiden yang saya sampaikan tadi cukup untuk kita melihat apa modus operandi George Soros yang mengambil kesempatan terhadap kesempitan sesebuah negara, membuatkan ramai yang menderita sementara dia mengaut keuntungan untuk dirinya sendiri. Dengan kekayaan yang dimilikinya, George Soros membuka satu organisasi yang dikenali sebagai Open Society Foundations. Ini bertujuan untuk menderma kepada organisasi di seluruh dunia yang berhaluan kiri, mereka yang mengamalkan demokrasi dan juga berhaluan liberal, menentang kerajaan yang dianggap konservatif ataupun berhaluan kanan. Dengan erti kata lain, tujuan George Soros menderma ni bukan hanya menderma semata-mata, tetapi dia memilih kumpulan untuk menentang kumpulan yang lain. Sebagai contoh, mereka menyumbangkan dana untuk mempromosikan kumpulan berhaluan kiri dan anti kerajaan di lebih dari 100 negara, seperti di Afrika, di China, Myanmar, Pakistan, India dan banyak lagi. Kebanyakan kumpulan yang menerima sokongan dan dana daripada organisasi Soros ini rata-rata akan menimbulkan kacau bilau, huru-hara dan tidak kestabilan di negara masing-masing. Itulah kenapa ini mendapat kritikan yang hebat dari personaliti seperti Elon Musk ataupun Joe Rogan. Persoalannya, kenapa? Adakah George Soros betul-betul mahu membantu ataupun sebenarnya dia mahu mengambil kesempatan?
Adakah modus operandi dia di dalam pelaburan untuk menimbulkan kekecohan dan mengaut keuntungan untuk dirinya sendiri terpakai di dalam konteks ini? Ini adalah persoalan yang bermain di minda semua orang sehingga dia diberikan gelaran boogeyman di kalangan orang yang berhaluan kanan. Kuasa yang dimiliki oleh George Soros tidak terhad melalui sumbangan kepada organisasi di seluruh dunia. Dia juga mempunyai pengaruh di lebih daripada 30 kumpulan media di seluruh dunia. Ini termasuklah beberapa media antarabangsa seperti The New York Times, Washington Post, The Associated Press, CNN, ABC dan banyak lagi. Kumpulan-kumpulan media ini boleh digunakan oleh Soros untuk menyebarkan maklumat kepada 300 juta orang pada setiap bulan. Malah, menerusi kajian saya, ada syarikat media terkenal di Malaysia sendiri yang mempunyai hubungan dengan George Soros melalui organisasinya ini. Tapi untuk itu, saya tinggalkan dengan anda untuk jalankan penyelidikan anda sendiri. Sekarang, kita sudah tahu bukan lagi menjadi rahsia tentang modus operandi George Soros ini. Menjadi pelapor ataupun pencetus kekecohan di mana di situ dia akan mengambil kesempatan terhadap kesempitan orang lain. Adakah duit ataupun kuasa yang dimiliki oleh George Soros ini membuatkan dia tega untuk mengaku menjadi sebagai Tuhan? Ataupun ini satu benda yang normal di dalam pelaburan? Bak kata pepatah orang putih, don't blame the player, blame the game. Itu terpulang kepada cara penerimaan anda. Dan itu adalah kisah George Soros, seorang bilioner yang mengaku menjadi Tuhan. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Lama saya tidak buat satu topik di mana saya kupas dan ulas sesuatu topik tu dan saya sampaikan dengan anda. Semoga bermanfaat untuk anda semua. Akan banyak lagi topik-topik seperti ini yang akan saya muat naik pada masa hadapan. Contohnya kita ada bilioner yang hilang 20 bilion dalam masa 2 hari. Saya terfikir juga untuk buat satu video tentang Muhammad Ali, bagaimana dia menjadi ikon sukan di seluruh dunia dan banyak lagi perkongsian-perkongsian yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe Kopi Go, like video ni, pastikan anda share. Jangan lupa like kami di social media yang lain. Akan lebih banyak lagi episod menarik dibuat naik pada masa hadapan. Sampai jumpa di episod yang seterusnya. Kopi Go, menarik setiap hari.